Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini lagi isu yang kedua berkaitan dengan fitnah yang makan diri. Sejak belakangan ini, ada tindakan beberapa orang, beberapa pihak yang cuba nak memfitnah kerajaan perpaduan, menteri-menteri kerajaan perpaduan, bahkan yang menghairankan, tak berjaya nak memfitnah Anwar Ibrahim, tak berjaya untuk menumbangkan kerajaan perpaduan, tak berjaya untuk cuba mencari fitnah baru untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, istrinya pula yang difitnah. Tak habis-habis memfitnah ini. Dan yang terkini, apa yang saya cakap awal tadi, saya kata, fitnah yang makan diri, itulah yang paling memalukan. Cuba memfitnah ataupun cuba nak memburuk-burukkan orang, cuba nak mengaitkan orang dengan perkara yang sesuatu yang agak panas dan popular di mata netizen, akhirnya makan diri sendiri. Yang melucukan, mereka tak kaji-kaji dulu. Cuba nak melempar tuduhan jahat, tuduhan kotor ataupun dengan kata yang lain, cuba nak lempar orang najis, akhirnya najis kena di muka sendiri. Manakan tidak. Cuba nak memburuk-burukkan menteri dengan isu juru nikah baru-baru ini yang turut tular di media sosial. Rupa-rupanya tindakan menularkan isu juru nikah tersebut memakan diri mereka sendiri, khususnya para pembangkang. Yang mana rupa-rupanya sibuk mereka nak mengata, sibuk mereka nak menyebut, sibuk mereka nak menuduh Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, sebagai seorang juru nikah apabila dilihat mendaftarkan perkahwinan bukan Islam, akhirnya memakan diri sendiri. Apabila kali ini Ustadz PAS pula dipetik daripada Harapan Daily disindir. Ketua pembangkang pun pernah jadi juru nikah. Itulah yang kita kata tadi. Ingatkan, cuba nak melempar kotoran, cuba nak menjatuhkan kerajaan, cuba nak menjatuhkan menteri, rupa-rupanya tak disiasat-siasat, tak lihat kiri kanan terlebih dahulu, mereka terlebih dahulu pernah melakukannya. Jadi ini agak memalukan. Manakan tidak memalukan? Cuba nak mempermalukan orang, cuba nak mengajar orang, rupa-rupanya terlebih dahulu telah pernah melakukannya. Ini apabila Ustadz PAS disindir, ketua pembangkang pun pernah jadi juru nikah. Ahli Parlimen Baling Hasan Saad yang digelar Ustadz PAS menjadi bahan sindiran warganet selepas mengaitkan Menteri Dalam Negeri yaitu Datuk Seri Saifuddin sebagai juru nikah kepada pasangan bukan Islam. Hasan juga dikecam oleh orang ramai kerana dilihat tidak menyiasat terlebih dahulu video yang memaparkan Saifuddin sedang mendaftarkan perkahwinan sivil pasangan bukan Muslim di Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN Putrajaya sempena Majlis Sambutan Jubli Intan JPN pagi semalam. Malahan lebih mengejutkan dan memalukan, wakil rakyat berusia 66 tahun itu mungkin tidak pernah tahu atau tidak tahu atau buat-buat tak tahu atau sengaja tak nak tahu tentang perkahwinan. Pendaftaran perkahwinan pasangan bukan Islam yang boleh melibatkan menteri, ketua pengarah pendaftaran negara dan timbalannya serta kaki tangan Jabatan Pendaftaran Negara yang bertugas di bahagian perkahwinan dan perceraian sebagai timbalan pendaftar perkahwinan. Itu mungkin yang dia tak pernah tahu, tak mahu tahu, atau tak nak belajar tahu, atau tak tahulah. Nak hantam sajalah, kan nampak saja isu tu panas dan mungkin akan disukai oleh netizen, cepat-cepatlah kongsi. Padahal, menyesallah pula kongsikannya kerana kena di muka sendiri. Malahan susulan keterlanjuran itu, Hasan yang dilihat cuba untuk membina naratif jahat, mengaitkan kepimpinan kerajaan perpaduan dengan isu sensitif agama, netizen bertindak pula menyekolahkan pesara guru itu. Antaranya, menyebarkan gambar dan video ketua pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika menjadi Menteri Dalam Negeri yang mendaftarkan perkahwinan sivil pasangan Shim Eng Yo
dan Sherlyn Lau Ying pada majelis sambutan Hari Pendaftaran Negara pada tahun 2002 di Ibu Pejabat JPN Putrajaya. Itulah kan, tak selidik dulu, terus post saja. Akhirnya kawan mereka sendiri yaitu Hamzah Zainuddin pun pernah mendaftarkan perkahwinan sivil pasangan Shem Eng Yo. Kenapa delete posting? Soal netizen. Ustadz jenis suka memfitnah dari bertabayun. Ustadz Keni soal netizen. Dengar cerita parti Islam lantik juri kahni jadi ketua pembangkang, kata mereka lagi. Geng awak tu pula senyap je. Hamzah pun buat benda sama waktu jadi menteri Kementerian Dalam Negeri. Ustadz, jangan lupa, kawan sekapal ini pun pernah jadi juru nikah, kata netizen antara cemuhan dan sindiran orang ramai kepada beliau. Terdahulu, Hasan menerusi kenyataan permohonan maaf di Facebook rasminya, menyatakan Ustadz Hasan Saad menyalahkan salah seorang pentadbir laman media sosial itu. Yang di Pertua Pas Baling itu berkata, hantaran dengan tanda soal, sejak bila Pudin jadi juru nikah untuk pasangan bukan Islam, itu bukan dia yang lakukan. Namun demikian, itulah kita kata ramai orang ni sebar dulu baru minta maaf. Sebar dulu baru minta maaf. Itulah yang sedang berlaku dan balik-balik menyalahkan orang. Bak kata pepatah, pernah dengar cerita tentang bawangau bangau? Dia bukan salah dan salah orang lain. Saya bersetuju dengan apa yang dilontarkan oleh Sabudin. Beliau kata, tindakan undang-undang perlu diambil segera. Jangan biarkan negara ini membiakkan lebih ramai pemfitnah, kata beliau. Walaupun sudah memohon maaf, kata Sabudin, namun perlu diambil tindakan supaya kalau sudah 2-3 kali didakwa dan dimasukkan dalam penjara karena perbuatan fitnah, mereka diharapkan akan bertaubat dan akhirnya berhenti. Tapi kalau diterima permohonan maaf, takut-takut nanti ianya akan jadi duluan dan tidak akan menyerikkan mereka dan ulang lagi dan ulang lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, kita amat terkejut dan juga pada masa yang sama kita bersyukur kerana fitnah yang tersebar beberapa jam yang lepas telah pun mendapat jawapannya. Jadi ingat, sebelum sebar, siasat dulu. Jangan sampai terbuat dosa kering secara percuma. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.